Dia kata susah-susah apa ya, ambil batang hukum je. Jangan dia menghapuskan dosa kita. Hari ini kita baca dalam paper Inul Dartista. Dia menyesal beranak, dia tak mau beranak. Dia tak mau dah beranak. Dia kata teruk beranak kena cocok hormon tiap-tiap bulan. Akhirnya badan jadi gemuk. Kawan nak gerudi, gandum gerudi goyang gerudi pun nama. Ya Allah, tuan-tuan, kita ni bila tidak ada asas agama, dia cakap lama-lama jadi rosak kita. Apa yang Allah bagi, itulah yang terbaik. Redha. Saya bujang Ustaz, sampai sekarang bujang, tak pernah kahwin. Never and forever. Memang tak kahwin terus dalam Ustaz. Siapa anak saya dah 80 dah, Alhamdulillah. Nama tu Haji apa? Mak Teruna. Patutlah silap mak Pak Haji juga. Lagu Mak Teruna dia doa Teruna pakai kaki. Dengan sebab Abang Haji tak ada isteri, selamat hidup Abang Haji. Berapa banyak suami tanpa isteri dia, sedangkan Nabi tak bagi tanpa isteri dia. Nabi kata muka dan kepala ni suami jangan sentuh. Jangan sentuh ni. Ini adalah mahkota perempuan. Tapi di pelosoknya lembab mata, hewak pipi. Haram tu tuan-tuan. Laki-laki haram pukul isteri di kepala. Laki-laki haram pukul sampai dada. Laki-laki haram pukul sampai lebam. Laki-laki haram pukul sampai pecah-pecah. Mati lagi lah, tak boleh. Ustaz, bukankah dalam Quran sebut suami berhak pukul? Pukul tu dengan apa? Pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Tinggalkan tempat tidur. Last kali barulah pukul kalau degil lah. Pukul tu pula dekat dengan terajam, menyepak pisau, bukan. Pukul dengan lidi. Lidi, sebatang lidi. Pak, kamu keluar daripada rumah tanpa izin abang, ini denda kamu. Pak, tu saja. Isteri kita tak sakit. Tak sakit, kenapa otak nyakut? Yang isteri itu pun satu, udah lidi, udah lah. Tak sakit. Hospital lah kita. Bukannya kita boleh pukul ikut suka, tapi dengan sebab kita ni tak ada isteri, syukur pada Allah. Dosa tak ada, apa pun tak ada. Ustaz, saya ni bapak saya mati, mak saya mati Ustaz, waktu saya umur 2 bulan. Alhamdulillah, kamu tak ada dosa lawan mak bapak. Kamu orang paling kaya sekali. Untungnya tuan-tuan, Ustaz, mak saya sampai sekarang tak mati-mati Ustaz. Saya berulang-alik hospital, masuk hospital, keluar hospital, mak saya tak sakit-sakit pun Ustaz. Allahu Akbar. Untungnya Tuan Haji bela mak Tuan Haji. Tiap-tiap kali Tuan Haji tengok muka mak Haji, tiap-tiap kali itulah pahala. Tuan Haji suap pada nasi mulut pada mak Tuan Haji, tiap-tiap kali itu pahala Tuan Haji. Gugur dosa Tuan Haji. Untungnya Tuan Haji ada mak, untungnya bapak masih hidup, belalah elok-elok. Bukankah kita dah menjadi orang paling kaya? Apa pun kaya. Ustaz, saya miskin Ustaz, nak makan buah pisang di masjid je Ustaz. Ada murid tu dapatlah makan Ustaz. Syukur pada Allah. Orang kaya, orang miskin kan Nabi suka. Nabi di hari kiamat akan berdiri dengan orang yang miskin-miskin. Di padang mahsyar Nabi duduk dengan orang miskin-miskin. Malah orang miskin paling awal masuk syurga. Tak ada benda apa yang nak dihisap. Nak hisap apa? Buat ibadat saja. Nak hisap apa? Bantal 2 butir, semuanya 2 butir belakang. Apa lagi dia nak buat? Gelas 2 butir, pinggan 2 butir, sudu 2, semua 2. Tak ada apa. Apa yang dia nak disoal? Dia miskin, kereta tak ada. Lagi senang orang miskin, tak payah fikir rotek. Pergi mana-mana pun tahan. Orang tak berhenti, dia jalan lagi. Orang tak berhenti, dia jalan lagi. Lama-lama sampai ke bukan. Untungnya orang yang miskin tuan-tuan. Habis itu saya kaya Ustaz, saya untung dah Ustaz. Lagi kaya. Orang kaya paling senang masuk syurga. Dia boleh beli syurga dengan duit dia. Orang miskin nak beli syurga dengan ibadat, dengan tenaga. Orang kaya nak beli syurga dengan duit.
Dengan duit. Oh, apa lagi yang tak ada di masjid ni? Apa yang tak ada lagi? Mai saya nak bagi duit. Oh, senangnya. Oi, senang tu Haji. Parking kata kita tak ada tu Haji. Cari tengok macam mana nak parking kereta. Parking kereta pergi ke sana. Hak 3 kali tahun tak ada parking. Tuan-tuan, bulan depan yang mana lokalis punya orang, lokal punya orang tak payah bawa kereta, jalan kaki sudah. Bagi ruang orang-orang hak jujur datang kesian tengok. Saya balik bulan lepas 3 biji kereta, tak silap saya kena surrender. Habis calon kereta Mercedes pun ada, BMW pun kena surrender. Calon kereta dia, tak ada parking. Jadi yang mana jauh-jauh pun kalau tak boleh kereta naik motor sudah nah. Nak parking susah, cari jalan. Macam mana nak bagi kerjasama ni supaya orang datang mengaji tempat kita dia boleh parking dengan senang. Orang kaya lagi senang masuk syurga. Tengok sekolah anak yatim, bantu. Tengok sekolah fakir miskin, bantu. Tengok mak tafis, bantu. Paling senang masuk syurga. Ini nombor 2, manusia paling kaya. Nombor 3 kata Nabi, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baik kepada jiran, kamu akan menjadi orang yang sempurna imannya. Sesungguhnya berbuat baik kepada jiran banyak macam caranya, dan itulah yang disuruh oleh syarak kita. Maka setengah daripada cara berbuat baik kepada jiran, tolong dia apa susahnya, dan berilah apa makanan. Pergi lihat apa sakitnya, sukakan dia bila dia dapat kesukaan, dan hiburkan hatinya bila dia mendapat keduka citaan. Tuan-tuan, jiran ni satu hari Jibril datang. Nabi Jibril datang pada Nabi. Jibril kata, ya Muhammad, wa ahsin ila jarika. Buat baiklah kamu dengan jiran kamu. Tiap-tiap kali Jibril turun, itulah pesan Nabi, pesan Jibril. Buat baik dengan jiran, buat baik dengan jiran. Seolah-olah kata Nabi, jiran ini bakal dapat harta pusaka. Seolah-olah macam itu. Nak menunjukkan bahawa kena buat baik sungguh dengan jiran. Jadi last kali kita ziarah rumah jiran bila? Nak ziarah macam mana Ustaz? Pintu pagar dia, kalau empak saya pun mati saya Ustaz. Memang tak pernah buka Ustaz. Inilah masalah kita. Abang kita di Johor, adik kita di Ipoh, kakak kita di Negeri Sembilan. Tetapi jiran kita sebelah rumah kita, kalau kita sakit demam, orang yang mula-mula sampai jiran, bukan kakak, bukan abang. Setengah orang dia ambil yang jauh-jauh. Dia ambil jiran dia yang duduk di Taman Tau. Dia baik dengan jiran dia, ziarah ke jiran dia duduk di Gombak. Tapi jiran dalam taman ni dia tak tolong. Kalau dia sakit, kalau dia terbakar, kalau pencuri masuk rumah, kalau mati, jiran dulu yang dekat-dekat ni akan datang. Sebab tu kita kena utamakan jiran kita dulu. Ini jiran tak kenal, pintu pagar tinggi, anak-anak tak boleh berkawan, isteri tak boleh nyembang, bila jiran buat kenduri tak nak sampai, bila baca Yasin orang perempuan tak nak pergi, bila masjid tak nak datang, kuliah tak nak datang, bila datang sembahyang Jumaat datang paling lambat, balik paling awal. Itu macam mana kita nak jadi kita jiran yang terbaik? Kita duk kata jiran tu tak baik, jiran tu tak baik. Masalah kita ialah kita yang tak menonjolkan diri kita. Saya segar lah Ustaz, dia orang memang ialah dia orang pergi masjid. Saya Ustaz biasa Ustaz. Ini masalah kamu. Bila dah dia tu, kamulah pergi masjid. Tak adalah saya apa. Masjidlah tempat penyatuan jiran. Kenal dengan tu imam, kenal dengan nazir, kenal dengan jemaah. Jom kita datang rumah, ada sedikit jamuan. Itulah cara paling mudah nak bagi kenal orang. Dan tuan-tuan, bila dah dijemput, pergilah. Jangan kira dia parti apa. Siapa jemput tu? Dia tu. Dia. Itu salah tu. Tak nampak kereta dia, lambang pun kat belakang. Dia tengok cermin belakang pula. Ini salah. Tengok dia tu, tak pernah datang, tiba-tiba kenduri ngajak. Dia ingat aku ni buluh ke? Aku tak ada duit ke nak beli makanan? Udah. Dia kan dah diajak. Itu namanya dia buat bendera putih. Dia dah serah diri. Dia nak ajak kita baik dengan dia, pergilah. Jangan jual mahal. Sebab ada yang jual mahal, dia tak pernah datang masjid, dia tak pernah datang mengaji. Tapi bila kenduri sibuk panggil kita. Apa dia ingat kita ni tukang makan? Dah, ayah pula. Pergilah tuan-tuan, lantak je lah. Buat ramah je lah. Assalamualaikum. Cantik orang.